Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas RAS 2012A. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang pelajar, iaitu yang pertama, saya, Muhammad Wafiq Azman, kedua, Muhammad Arif Zuhairi bin Zulkifli, dan yang ketiga, Muhammad Daniel bin Nurdin. Tujuan kami menghasilkan video ini adalah untuk membentangkan hasil kertas kerja kami yang bertajuk Perbahasan mengenai ancaman pluralisme di Malaysia. Analisis terhadap pluralisme agama menurut persepsi Islam. Pertama sekali, kita pergi ke bahagian pengenalan. Seperti yang sudah maklum, fahaman pluralisme agama di negara kita telah lama tersebar sejak dahulu lagi. Perkembangan fahaman ini sebenarnya bermula dari gerakan liberalisme Indonesia yang kemudiannya disebarkan fahaman dan ideologinya ke negara kita melalui gerakan-gerakan baru yang muncul. Pembentukan gerakan dan pertubuhan baru ini adalah berpaksikan perjuangan terhadap konsep-konsep tertentu, iaitu antaranya hak asasi manusia, hak wanita, serta berdasarkan kepada konsep dialog antara agama. Pada awalnya, fahaman ini dianggap sebagai satu bentuk toleransi yang paling berkesan dalam menangani pelbagai isu dan permasalahan yang berlaku disebabkan oleh perbezaan agama di dunia ini. Konsep toleransi yang mengelirukan ini telah mempengaruhi masyarakat dunia, terutamanya masyarakat Islam di negara kita atas beberapa faktor tertentu. Seterusnya, topik yang akan disentuh oleh saya adalah definisi pluralisme. Secara umumnya, pluralisme boleh dibagikan kepada dua perkataan yang berbeza maksud, iaitu plural yang bermaksud banyak atau lebih daripada satu, dan yang kedua adalah isme, iaitu satu aliran atau fahaman. Jadi apabila dicantumkan kepada satu perkataan, pluralisme membawa maksud satu kepercayaan atau fahaman yang mengandungi pelbagai perkara di dalamnya. Menurut Kamus Dewan pula, pluralisme adalah keadaan yang majmuk atau sesuatu keadaan atau masyarakat yang mengandungi pelbagai kaum, budaya dan agama. Tetapi berbeza pula yang dimaksudkan dengan pluralisme agama, iaitu pluralisme agama bererti satu fahaman dan kepercayaan yang menyifatkan semua agama adalah sama dan agama-agama di dunia ini adalah saling berkait rapat dengan satu sama lain. Oleh itu, tiada agama yang dapat menyatakan bahawa agamanya adalah agama yang benar, kerana setiap agama mempunyai kebenaran yang sama dan berkait dengan Tuhan yang sama. Sekarang kita masuk kepada faktor perkembangan pluralisme. Antara faktor utama adalah kemunculan pelbagai gerakan yang berunsurkan pluralisme. Seperti yang saya katakan sebelum ini, pembentukan gerakan dan pertubuhan di Malaysia berlaku ekoran penyebaran fahaman liberalisme di negara jiran. Golongan ini beroperasi sebagai pertubuhan badan-badan bukan kerajaan atau NGO. Antara contoh gerakan tersebut adalah Malaysian Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism and Sikh, Institut Kajian Dasar IKD, Sister in Islam, dan banyak lagi gerakan-gerakan lain. Antara contoh aktiviti atau program yang pernah dijalankan oleh gerakan tersebut adalah persidangan secara besar-besaran yang bersifat antarabangsa, penerbitan hasil-hasil karya, buku, majalah, akhbar dan banyak lagi bentuk penulisan lain. Selain itu, pembentukan Badan Pemikir Buddha Intelek oleh Institut Kajian Dasar IKD seperti Komuniti Jalan Telawi, Unit Pemikiran Politik IKD dan Open Dialogue Center. Di seluruh perkembangan fahaman melalui gerakan dan penubuhan ini secara langsung telah dapat mempengaruhi masyarakat Malaysia sehinggalah ke hari ini. Faktor berikutnya adalah pemimpin dan tokoh yang berideologikan pluralisme. Antara pemimpin negara kita yang terlibat dengan dakwah ini adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan ceramah beliau yang bertajuk Religion and Pluralism in a Divided World di London School of Economics, yang mana telah menimbulkan pelbagai isu dan konflik dalam negara kita. Manakala tokoh-tokoh luar pula seperti Ishak Manji yang telah dijemput ke Malaysia untuk melancarkan bukunya yang bertajuk Allah, Liberty and Love. Selain itu, penulis ini juga berani untuk mempromosikan homoseksualiti yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Manakala contoh lain pula seperti Mustafa Akhil dengan bukunya Islam Without Extreme, A Muslim Case for Liberty. Walau bagaimanapun, kedua buku ini telah berjaya disekat oleh KDN dan diharamkan terus penyebarannya ke dalam negara kita.
Faktor ketiga pula adalah pengaruh media massa dan teknologi. Sejak dahulu lagi, media cetak telah banyak menyumbang kepada penghasilan buku dan akhbar hasil karya penulis Malaysia dan Indonesia seperti Nurul Khalis Marji, Budi Munawar Rachman dan Azmiadi Azra. Antara contoh buku gerakan yang berideologi ini adalah Fiqh Perempuan, Fiqh Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis. Selain itu, media elektronik dan rangkaian internet yang berkembang pesat pada hari ini memudahkan lagi penyebaran ideologi ini. Hal ini turut dibantu dengan penggunaan alatan dan aplikasi yang pelbagai bagi tujuan perhubungan dan penyampaian maklumat. Bagi contoh, gerakan Komengo yang pernah melakukan siaran langsung dari Facebook untuk mengeluarkan laporan mereka pada tahun 2018. Faktor terakhir pula ialah masalah dalaman umat Islam sendiri. Menurut Dr. Fauzi Deraman, terdapat dua masalah gaya pemikiran umat Islam zaman sekarang yang terbahagi kepada dua golongan. Golongan pertama ialah golongan kurang atau tidak terpelajar. Golongan ini sebenarnya tidak memahami langsung apakah ajaran Islam yang sebenar, tetapi mereka hanya mengetahui pelajaran yang melibatkan pada asas sahaja seperti solat dan puasa. Dan malangnya, mereka inilah yang mewakili sebilangan besar umat Islam pada hari ini. Golongan kedua pula ialah golongan berpendidikan barat yang telah terpengaruh dengan ideologi di sana. Mereka ini kerap dianggap sebagai golongan terpelajar oleh majoriti umat Islam. Akan tetapi mereka sebenarnya jahil dalam memahami konsep Islam sebagai adil. Dan mereka ini juga terpilih sebagai pemimpin masyarakat Islam di negara kita. Dengan ini, timbullah pelbagai isu dan konflik yang boleh melenturkan gaya pemikiran dan keyakinan umat Islam di Malaysia. Seterusnya adalah implikasi dan kesan pluralisme terhadap masyarakat Malaysia, terutamanya masyarakat Islam. Kesan yang pertama adalah dari segi akidah. Kerosakan dari segi akidah adalah perkara yang pertama akan dibincangkan dan disentuh oleh orang ramai sekiranya terdapat kes-kes atau isu yang terjadi di sekeliling mereka. Hal ini kerana fahaman ini mengajar bahawa agama merupakan isu individu dan tiada siapa berhak menentukannya. Jadi mereka bebas memilih dan menukar agama sesuka hati mengikut kesenangan hidup yang diinginkan. Sekiranya fahaman dan kepercayaan ini diterima dalam kalangan masyarakat Islam Malaysia, sudah tentu pintu-pintu kekufuran dan kesyirikan akan terbuka dengan lebih luas lagi. Kesan yang seterusnya adalah membantu perkembangan fahaman liberal di Malaysia. Hal ini kerana pluralisme merupakan salah satu elemen di dalam fahaman liberal di Malaysia. Pemerataan ini menjadi asas bagi kedua-dua fahaman ini kerana tanpanya hak kebebasan dan liberalisme individu tersebut tidak dapat dipertahankan. Terdapat juga satu gerakan liberal di Malaysia yang dikenali sebagai Interfaith Commission atau Suruhanjaya Perundingan Antara Agama yang cuba membebaskan penganut agama Islam daripada Ikatan Agama Islam. Mereka membuat 14 tuntutan kepada pihak kerajaan. Antaranya adalah seorang anak yang dilahirkan oleh keluarga Islam tidak semestinya memeluk agama Islam dan anak tersebut bebas memilih agama yang ingin dianutinya. Kesan yang seterusnya adalah golongan ini akan menyalah tafsirkan Al-Quran mengikut kemahuan dan kehendak pluralisme. Terdapat beberapa tokoh pluralisme agama menyatakan hasrat mereka ingin menggunakan idea yang bersumberkan Al-Quran dan hadis kerana penggunaan dalil-dalil yang sahih serta ayat-ayat suci Al-Quran akan dapat menarik perhatian dan tumpuan umat Islam untuk mengikuti fahaman mereka. Tokoh-tokoh ini cuba mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran menggunakan akal fikiran mereka dan menyeraskan maksud ayat-ayat tersebut selaras dengan fahaman pluralisme. Golongan ini berpendapat bahawa Al-Quran tidak membawa kebenaran yang mutlak bagi umat Islam. Selain itu, mereka beranggapan Al-Quran dan hadis itu perlulah dilihat dari perspektif sejarah kerana pentafsiran agama merupakan perbuatan manusia
dan pentafsiran Al-Quran itu perlulah mengikut peredaran zaman. Al-Quran perlulah ditafsir semula tanpa mengambil kira pandangan dan tafsiran golongan-golongan tokoh lama Islam, kerana tafsiran dan pandangan mereka dianggap lapuk dan ketinggalan zaman. Sekiranya fahaman ini diterima di dalam negara Malaysia, maka kredibiliti serta kepercayaan umat Islam terhadap Al-Quran dan hadis serta dalil-dalil yang sahih akan berkurang dan menjadikan mereka tidak lagi berpegang dengan Al-Quran dan hadis seperti mana yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bergerak kepada solusi ni apa yang perlu kita buat lah untuk nak membendung fahaman pluralisme ni daripada merebak dalam Malaysia kan. Jadi solusi ni terbahagi kepada 3 peringkat, iaitu peringkat yang pertama peringkat individu, yang kedua peringkat masyarakat, dan yang ketiga peringkat kerajaan. Okey, kita bergerak kepada yang pertama, iaitu pada peringkat individu. Jadi apa yang individu tu perlu buat? Benda yang individu tu perlu buat adalah dengan meningkatkan ilmu agama lah. Bila contohnya macam ilmu Al-Quran dengan ilmu hadis kan. Sebab ilmu Al-Quran dengan ilmu hadis ni dia fardu ain, dia wajib dituntut. Dan apabila dia faham ilmu ni wajib dituntut oleh semua orang Islam. Sebab ilmu ni penting. Ilmu ni dapat menolong dia nak membezakan antara fahaman pluralisme ni betul ke tak. Sebab fahaman pluralisme ni, kalau orang yang iman dia tak kuat, dia akan ingat fahaman ni betul padahal fahaman ni salah. Jadi apa yang dia perlukan, dia kena belajar pasal ilmu agama untuk meningkatkan dia punya akidah lah. Macam contoh macam ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf lah, supaya dia tak mudah percaya dengan aliran pluralisme ni. Dan tu untuk bahagian individu. Terusnya kita bergerak ke solusi yang kedua, solusi peringkat kedua, iaitu masyarakat. Okey, apa yang masyarakat perlu buat? Yang pertama, masyarakat ni perlu faham isu pluralisme ni. Isu ni adalah isu yang berat lah, sebab isu ni boleh menyebabkan murtad lah. Jadi apa yang perlu masyarakat buat ni, mereka perlu anjurkan ceramah pasal pluralisme lah, untuk menerangkan tentang bahayanya pluralisme ni kepada minda rakyat Malaysia, terutamanya orang yang beragama, orang Islam kan. Jadi supaya mereka ni faham, kata kes masyarakat kat satu komuniti faham kata benda tu tak, pluralisme ni benda yang sesat. Lepas tu yang pertama. Dan kita bergerak ke yang kedua. Apa yang masyarakat perlu buat adalah masyarakat kena letak kain rendang ataupun poster lah tentang pluralisme ni. Contoh sebab senang sikit orang nak ni, bila orang jalan-jalan, orang nampak poster, orang boleh baca, so orang boleh faham pluralisme tu benda apa. Tu macam tu. Tu yang untuk yang masyarakat. Lepas tu kita bergerak ke yang ketiga, solusi yang perlu diambil oleh kerajaan lah. Yang apa yang perlu dibuat oleh kerajaan ni, dia ada mahkamah syariah dengan jabat agama Islam bahagian negeri ni, semua bawah kerajaan. So apa yang mereka perlu buat, mereka perlu memantau aktiviti gerakan pluralisme ni kan, untuk detect daripada pluralisme ni terus merebak. Lepas tu satu lagi, mereka boleh menguatkuasakan undang-undang lah, undang-undang untuk orang yang menyebarkan pluralisme ni, supaya dikenakan hukuman yang lebih berat. Pluralisme dengan menguatkuasakan undang-undang dalam mahkamah syariah lah. Sebab orang yang percaya pluralisme ni, dia kalau dia Islam, dia boleh murtad. So benda ni bahaya. Okey. Satu lagi yang terakhir, kerajaan menyediakan khidmat kaunseling lah, nak bagi tahu. Contoh kalau ada orang ni tak arif pasal agama, dia boleh tanya pasal pluralisme ni betul ke dekat kerajaan, dekat JAKIM ke, kat pejabat agama kan, negeri masing-masing supaya
bolehlah nak tolong mereka daripada tersesat ke arah pluralisme. Okay. Itu saja bahagian solusi. Jadi kesimpulan dia, apa yang kita dapat daripada keseluruhan kertas kerja ni, bahawa fahaman liberalisme ni adalah fahaman yang sangat bahaya, fahaman yang dilarang, kerana fahaman ni boleh menyebabkan keruntuhan akidah dan sejurus membawa kepada ke arah murtad. Sebab yang kita tahu, tujuan pluralisme ni dicipta untuk mengelakkan pergaduhan antara agama kan. Tapi pergaduhan juga boleh berlaku atas sebab lain selain daripada sebab agama. Lepas tu di Malaysia, apa yang kita perlu buat untuk mengeratkan perpaduan walaupun berbeza agama adalah dengan menyemai sikap toleransi dan kerjasama, supaya kita boleh mewujudkan keadaan negara yang aman dan makmur walaupun kita berbeza kepercayaan dan budaya. Sekian, terima kasih.